Okey, kita tengok menyelesaikan masalah yang melibatkan vektor. Kita tengok contoh 12. Okey, OA adalah A tambah B. OB adalah 3A tolak 2B. OC adalah HA tambah 7B. Okey, dia nak cari nilai H. A, B, C terletak pada garis lurus. Okey, so yang ni kereta mainan tu letak pada garis lurus ABC tu. Okey, kalau garis lurus bermaksud AB sama dengan KAC. Nampak? Dia selari. So nak cari AB. AB sama dengan AO tambah OB. Yang ni betul segi 3. Hukum segi 3. AO adalah A pergi ke O. A tambah B tambah O pergi B. O pergi B adalah 3A tolak 2B. Okey. AO kat sini OA kan? Negatif. Okey, so kat sini negatif. Negatif A tolak negatif. Negatif A tolak B tambah 3A tolak 2B. Selesaikan. Kita akan dapat 2A tolak 3B. Okey, AC pula. AC adalah AO tambah OC. Nampak tak segitiga dia? AO tambah OC. AC. Okey. So, AO adalah negatif A tolak B tambah OC adalah HA tambah 7B. So, kita akan dapat H tolak 1A tolak tambah 6B. So, kat sini H tolak 1A tambah 6B. Okey. So, hukum selari tu AB sama dengan hukum selari. Nak menunjukkan dia selari dan segaris. Okey, kena buat macam tu So, AB kita adalah 2A tolak 3B sama dengan K. AC kita adalah H tolak 1A tambah 6B. Okey, kemudian okey, bandingkan A dengan A. Maksudnya untuk A, dua A sama dengan K H tolak 1. Untuk B, negatif 3 sama dengan K darab 6. Dapat 6K. Okey. Yang ni A ni tak perlu tulis. Okey. Kemudian K sama dengan negatif 3 per 6. Kita akan dapat K sama dengan negatif 1 per 2. Okey, masukkan nilai K ke sini. So, 2 sama dengan negatif 1 per 2. H tolak 1. 2 bawa pergi ke sebelah sini. Dapat negatif 4 sama dengan H tolak 1. Negatif 4 tambah 1. H sama dengan negatif 3. Okey. Okey, selesai. Okey. Tengok dia punya maklumat. Okey, dia nak X, Y, Z segaris. So, X, Y, Z segaris. X, Y sama dengan Y, Z. Okey, so apa nak menunjukkan dia segaris? Mesti ada X, Y sama dengan lambda Y, Z. Ataupun X, Y sama dengan K, Y, Z. Tapi sebab dalam ni ada K, kita guna lambda. So, nak cari X, Y sama dengan XO tambah OY. So, XO adalah 4X tolak 2Y. Negatif, positif terbalikkan. Tambah OY, KX tolak Y. So, kita akan dapat negatif 4 tambah K X tambah Y. Ni tolak ni.
Okey. Okey. Okey, YZ sama dengan YO tambah OZ. So, YO adalah negatif KX tambah Y tambah OZ adalah 6X tambah 5Y. Okey. Jadi, kita akan dapat 6 tolak K X tambah 6Y. Okey, bawa ke sebelah sini. Lambda 6 tolak K X tambah 6Y. Okey, kurungan besar. Okey, untuk XY adalah negatif 4 tambah K X tambah Y. Okey, dari sini banding untuk X apa dia, untuk Y apa dia. Untuk X, negatif 4 tambah K sama dengan 6 tolak K lambda. Okey, untuk Y, untuk Y 1 sama dengan lambda 6. Jadi lambda sama dengan 1/6. Boleh masuk ke sini. Okey, negatif 4 tambah K sama dengan 6 tolak K. Lambda adalah 1/6. Darab masuk. Negatif 4 tambah K sama dengan 1 tolak K/6. Okey. Okey, so kita akan dapat negatif 5 sama dengan negatif K/6 tolak K. So, kat sini kita dapat negatif 5 sama dengan negatif 7/6K. So, negatif positif. K sama dengan 5 kali 6/7 dapat K sama dengan 30/7. Okey, baca maklumat tu. Okey. BE ni ambil penting ya. BE 3, ED 1. Okey. Okey, ungkapkan BD dan AE dalam sebutan XY. So, BD, awak tengok BD. Okey, segitiga yang ni. B ke D bermaksud start B, BA tambah AD. Nampak tak? So, tulis BA tambah AD. So, kita akan dapat BA adalah negatif 24X tambah AD adalah 20Y. Okey, selesai. So, kita pergi ke B. B pula AE. AE adalah AB tambah BE. Siapa tak nampak? Okey. So, A pergi E adalah AB tambah BE. AB kita adalah 24X tambah. Okay. Yang kita tahu, kita tak tahu BE tu berapa. Yang kita tahu BD. BD adalah yang ni. Okey. BD yang tu. BE ni 3 per semua sekali adalah 4 kan? 3/4 BD. Okey, tambah 3/4 BD. Okey, so 24X tambah 3/4 BD adalah negatif 24X tambah 20Y. So, kat sini kita dapat 24X tambah negatif 18X tambah 15Y. 4 kali 1 kali 6. 4 kali 1 kali 5. Okey. So, kat sini 24 tolak 18. 6X. Dia macam algebra tu. X tolak X tambah 15Y. Okey, dapat dah. Okey, untuk B, tunjukkan bahawa AE selari dengan BC. Dia nak AE selari dengan BC. So, AE sama dengan lambda BC. Nampak tak? Okey. So, AE, kita dah tahu kan AE berapa? Okey, AE tadi adalah 6X tambah 15Y. Okey, sekarang kita perlu cari BC. Okey, BC, awak tengok segitiga mana? B pergi ke C bermaksud BD tambah DC.
Okey, BD yang kita dapat tadi, iaitu yang negatif 24X tambah 20Y. BD yang kita dapat tadi. Okey, tambah DC. Awak tengok DC sama dengan 4/3 AB. So, buat. Okey, negatif 24X tambah 20Y tambah 4/3 AB kita tadi adalah AB adalah 24X. Okey. So, negatif 24X tambah 20Y tambah 3 kali 1, 3 kali 8, 8 kali 4, 32X. Okey. So, negatif 24X tambah 32X, kita akan dapat berapa? 8X tambah 20Y. Okey. BC kita tadi 8X tambah 20Y. Jadi buatlah AE sama dengan lambda BC. AE 6X tambah 15Y sama dengan lambda BC 8X tambah 20Y. Okey. Comparekan, banding. Untuk X, 6 sama dengan lambda 8. Untuk Y, 15 sama dengan 20 lambda. Okey, so kat sini lambda sama dengan 6/8, bermaksud lambda sama dengan 2/3. Sini pun sama, lambda sama dengan 15/20. Lambda sama dengan, okey, ni silap kira. 6/8 tu bahagi 2 kan? 3/4. So sini pun 3/4 sebab bahagi dengan 5. Jadi, kat sini kita AE sama dengan 3/4 BC. So, bila dah ada lambda tu dah ada nilai, maka AE selari dengan BC. Okey, faham? Okey, selesai. Okey, ungkapkan vektor-vektor dalam sebutan X dan Y. So, untuk AC, awak tengok A ke C adalah apa dia? AB tambah BC. BC ni adalah X. Okey, jadi AC sama dengan AB tambah BC. Jadi AB adalah Y tambah BC adalah X. Okey, selesai. Okey, B. QR, mana QR? Q pergi ke R sama dengan QP PR. QP QR sama dengan QP tambah PR. Nampak? So, QP adalah Y. Tapi anak panah berbeza. Negatif Y. Okey. Tambah P ke R adalah X. Okey. So, dah dapat. So, negatif Y tambah X. Okey, kita tengok C. Okey, untuk C, PR. Kita tengok PR. P pergi R sama juga dengan PT. PT tambah TR. Betul tak? Okey, so PT tambah TR. Okey. PT kita adalah P kepada T, 2X tambah TR kita ni, dia ada sama ni. Sama ni bermaksud nisbah dia 1, 1. Bermaksud kalau dua-dua ni adalah 2 kan? Okey, dia adalah 1/2 TQ. Okey, so TQ adalah PT tadi 2X salin balik tambah 1/2 TQ. Kita tengok TQ, T pergi Q T pergi Q. Mana T pergi Q? T pergi Q adalah TP tambah PQ. Okey, so 2X tambah 1/2 TP kita adalah negatif 2X tambah PQ kita adalah Y. Okey. So, kita sambung kat sini. 2X PR sama dengan 2X tambah
negatif X tambah Y per 2. So, kita akan dapat negatif X tambah Y per 2. Okey, dalam vektor tulis negatif X tambah 1 per 2 Y. Okey, selesai. Okey, sekarang dia bagi rajah. Kita nak ungkapkan PQ. PQ tu garis yang panjang ni tau. Okey, so macam nak kaitkan dengan X. Awak tengok X, bentuk X ni. Cuba warna merah dia kotak dia 2 garis 1. Nampak? 1X. Kotak dia 2. 2X. Kotak dia yang ketiga 3X. Nampak tak? Okey. Untuk Y, warna merah. Okey, untuk Y, satu kotak macam ni. Y. Jadi, PQ adalah PQ sama dengan 3X tambah Y. Okey, selesai. Okey. So, untuk rajah 2, untuk rajah B ni, PQ ke bawah ni kan? X garis lurus. So, kita boleh buat garis lurus dia. Sini tau, X. 1X 2X. Nampak? Okey, untuk Y dia warna merah. Ini. Ni Y. Ini 2X. Tapi anak panah dia ke bawah ke sini. Jadi PQ sama dengan ke bawah negatif 2X tambah Y. Okey. Okey, untuk C ni dia dah macam bagi petunjuk tau. Okey, so X tu dah ada. Jadi, awak sambungkan X tu ke sini. Ada 2X kan? Okey, untuk Y tu, ni line ni, Y. Okey, jadi PQ sama dengan P ke Q. P ke Q baru masuk anak panah dia sini. Ke sini. Itu adalah 2X. Y dia negatif tau. Tolak Y. Okey, selesai. Okey, AB sama dengan A dan AC sama dengan 4B. Diberi Q ialah satu titik pada AC. So, Q tu dekat antara A dan C tau. Sini Q. Dengan keadaan AQ ni 1, QC ni 3. Okey, itu ni sebab dia ungkapkan BQ dalam sebutan A dan B. Okey, so BQ sama dengan B ke Q. B ni ke Q ni tau. B ke Q adalah BA tambah AQ. Okey, so kita tengok sini BA adalah ABA kan? Jadi BA adalah negatif A kecil. Tambah AQ kita adalah, tengok AQ tu AQC. 1, 3. AQ ni 1/4 AC. Nampak tak? 1 ada 4 bahagian kat sini. 1/4 AC. So, 1/4 AC. So, negatif A tambah 1/4 AC kita adalah 4B. So, kat sini 4 potong 4 potong. Kita akan dapat negatif A tambah B. Okey, selesai. Okey, diberi P sama dengan 2A tambah 3B. P sama dengan 2A tambah 3B. Q sama dengan 4A tolak B. R sama dengan HA tambah H tambah K B. Okey, cari nilai H jika R sama dengan 3P tolak 4Q. So, kat sini dia nak cari nilai H dan K. So, P dengan Q tu ada nilai kat sini kan? Kita masukkan nilai itu. So, sama dengan 3P adalah 2A tambah 3B tolak 4Q. Q adalah 4A tolak B. Okey, so kita darab masuk. Kita akan dapat 6A tambah 9B tolak 4 darab 4, 16A. Negatif, negatif, positif 4B. Okey, so kat sini 6A tolak 16A. Kita akan dapat negatif 10A. 9 tambah 4 dapat positif 13B. Okey, sini kita dapat R. Okey, so kenapa kita nak ganti nilai tu? Sebab kita nak samakan R tu dengan boleh ubah A dan H. A dan B. Okey, so kita letak R sama dengan negatif 10A
tambah 13B. Sekarang kita guna kaedah perbandingan di mana kita bandingkan, kita comparekan dia A dengan A. Untuk A, nampak tak? Sebab R sama dengan R. Jadi untuk A, H sama dengan negatif 10. Nampak? So, untuk B, H tambah K sama dengan 13. H tadi negatif 10 tambah K sama dengan 13. K sama dengan 13 tambah 10. K sama dengan 23. Okey, selesai. Raja di sebelah menunjukkan menunjukkan lakaran sebatang sungai. Lebar sungai itu adalah 40. Ni lebar sungai ya. 40 meter. Halaju arus mengalir ke hilir ialah 1.8. Halaju dia 1.8 ms negatif 1. Okey, Hamid ingin mendayung perahunya dari P ke seberang ke R. Nampak tak? Okey, tapi perahunya dibawa arus dan berhenti di Q. Okey, perahu dia sampai dekat Q. Okey, dalam masa 12 saat. Okey. So, kemudian hitung halaju Hamid mendayung perahunya. First, kita tengok. Jarak PQ sama dengan, jarak P dengan Q adalah sini 40, sini 70. Okey. Ini 40. So, ni teorem Pythagoras. 70 kuasa 2 tambah 40 kuasa 2, kita akan dapat 80.62 meter. Okey. So, halaju perahu sama dengan 80.62. Halaju adalah jarak bahagi masa. So, halaju dia jarak dia 80.62 bahagi masa dia adalah, dia kata 12 saat bahagi masa. So, kita akan dapat 6.718 ms negatif 2. Okey. ms negatif 1. Okey. So, dapat 6.718. So, laju dia mendayung sama dengan punca kuasa. Okey, 6.718 kuasa 2 tolak 1.8 kuasa 2. Sebab apa? Yang halaju tu kita dapat yang tengah ni. 6.718. Okey, yang ke sini, arus ke sini adalah 1.8. Kita nak cari yang ni. Okey, so cari berapa laju dia mendayung. Okey, so kita akan dapat 6.47. Okey, dah dapat. Okey. Okey, ada segitiga OAB. Cikgu dah lukis yang besar. Okey, O ke A adalah A. O ke A sampai hujung. Okey, OA. Anak panah ke A. Okey, OB sama dengan O ke B. Anak panah ke sini. B. Nampak cara tulis. Okey, so dapat 5BX sama dengan 3BA. Okey, 5BX sama dengan 3BA. Jadi, kita akan dapat BX per BA sama dengan 3 per 5. BX 3, BA 5. Jadi, XA 2. Letak macam tu dulu. OA, O ke A adalah 3. OY 3, OA 4. OY per OA sama dengan 3 per 4. OY 3. OA panjang ni adalah 4 bahagian. So, kat sini 1 bahagian. Okey, selesai label. Okey, kita pergi ke A. Cari dalam sebutan A dan B. So, nombor 1, BA. BA adalah BO tambah OA. Nampak? B ke A anak panah ke bawah adalah BO tambah OA. So, BO adalah negatif B tambah OA kita adalah O ke A adalah A. Okey, so selesai. Nombor 2. BX. BX adalah 3 per 5 BA. Macam mana dapat 3 per 5? Tengok, BX 3 bahagian daripada 5 bahagian BA. Nampak tak? So, 3 per 5 BA kita adalah, apa yang kita dapat jawapan atas ni kan? Okey, negatif B tambah A. So, kita akan dapat
Negatif 3/5 B tambah 3/5 A. Okey? Boleh? Okey. Okey. 6A3. 6A3. OX. OX sama dengan OB tambah BX. Nampak tak? O dengan X sama dengan OB tambah BX. OB kita adalah B. BX kita dapat tadi negatif 3/5B tambah 3/5A. Okey, so kita akan dapat 2/5B tambah 3/5A. Okey, selesai. So, kita pergi nombor 4. BY. BY sama dengan BY adalah BO tambah OY. Awak tengok. BY. B ke Y adalah BO tambah OY. So, BO kita adalah negatif B. Tambah OY kita tadi adalah OY. OY ni adalah 3/4 daripada A. Nampak tak? 3/4 daripada A kan? A panjang semuanya. OY ni 3/4. So, inilah jawapan dia. Tak boleh nak permudahkan dah. Okey, selesai. Okey, untuk B, kita tengok OP sama dengan lambda OX. Okey, so dia nak OP dalam sebutan lambda. So, kita boleh buat terus. OP sama dengan lambda OX. OX yang mana kita dah buat tadi. Yang ni kan, kita dapat. So, OX adalah 2/5B tambah 3/5A. So, kita akan dapat 2/5 lambda B tambah 3/5 lambda A. Okey, so sekarang dia nak OP tapi kita guna Y tau. Yang ni. So, kita kena buat persamaan baru. OP yang lagi satu. OP sama dengan OA. OP sama dengan OA. OA pula. OP sama dengan OB. OB tambah BP. Okey, nampak? So, OB kita adalah, apa dia? OB adalah B kan? Okey, tambah BP ni adalah yang ni. Mu BY. Okey, so B tambah mu BY adalah yang ni yang kita buat tadi. BY adalah negatif B tambah 5/4 A. 5/4 ke 3/4? 3/4, sorry. Okay, so 3/4 A. So, kita akan dapat B tambah negatif mu B tambah 3/4 mu A. So, kat sini kita boleh dapat 2 ni. Okey, OP sama dengan B dengan mu B ni adalah 1 tolak mu B. Faktorkan dia. Tambah 3/4 mu A. Okey. Okey, selesai yang ini. Okey, untuk C seterusnya cari nilai lambda dan nilai mu. Okey, so awak tengok disebabkan dua-dua depan ni adalah OP, makanya awak letak OP sama dengan OP. Ada dua kan? So, yang pertama yang ni. 2/5 lambda B tambah 3/5 lambda A sama dengan 1 tolak min B tambah 3/4 mu A. Okey, kemudian kita guna kaedah perbandingan. Okey, di mana? Okey, awak tengok B dulu kan? Okey, B. Jadi, letaklah B ni 2/5 lambda sama dengan apa B dia? 1 tolak mu. Nampak? Okey, satu lagi adalah huruf apa? A. 3/5 lambda ni A sama dengan 3/4 mu. Okey, dua-dua ada lambda dan mu. Jadi, kita buat persamaan serentak.
So, tengok dekat yang hijau ni. Hijau ni senang sikit. Okey. Awak tinggalkan lambda kat sini. 3/4 min darab 5/3. Nampak? Yang ini bawa ke seberang sana. Dia jadi 5/3. So, lambda sama dengan, nampak? 5/4 mu. Okey, dah dapat itu. Masukkan ke sini. Okey? So, persamaan dia akan jadi 2/5. Lambda tadi kita dapat 5/4 mu sama dengan 1 tolak mu. Okey? So, 2 kali 1, 2 kali 2, 5 kali 1. Okey, dapat 1/2 mu sama dengan 1 tolak mu. Okey, kemudian 1/2 mu tambah mu sama dengan 1. Bermaksud 3/2 mu sama dengan 1. Mu sama dengan 1 darab 2/3. Mu sama dengan 2/3. Okey, dah dapat mu. Masukkan balik dekat lambda. Okey, tadi kita dapat lambda sama dengan 5/4 mu. Jadi, lambda sama dengan 5/4. Mu tadi adalah 2/3. Okey, lambda sama dengan 2 kali 1 kali 2. 5/6. Okey, selesai.